Baik, untuk berbincang dengan lebih lanjut mengenai keputusan dan pengumuman yang diwar-warkan di dalam mesyuarat Road to Goal 2024 yang diadakan petang tadi, kini kita bersama dengan pemerhati sukan negara, Harish Diol. Assalamualaikum Harish, apa khabar? Dengar Zaki dengan Dayang kat sini? Hai Zaki, hai Dayang, apa khabar? Kabar baik. Okey, kita memang tak sabarlah nak dengar pandangan daripada Harish ni. Secara keseluruhannya, Harish, bagaimana anda melihat pengumuman dan keputusan yang diumumkan oleh jawatan kuasa kali ini? Adalah something that we expected ataupun ada juga element of surprise tadi, Harish? Kalau nak kata elemen of surprise, tiada langsung, memang expected. Tetapi saya berbalik kepada tujuan sebenarnya RTG, adanya RTG. Ianya seperti yang kerap kali diberitahu, ianya merupakan top up service supaya keputusan boleh dibuat dengan lebih cepat dan tak banyak red tape. Jadi pada saya ini merupakan ianya lebih terjurus kepada proses over and above podium program yang sedia ada. Jadi ada baiknya kalau kita lihat pada proses-proses sedia ada dan kenapa perlunya jawatan kuasa luar, kerana you see, we have an athlete yang masuk dalam program, lepas tu mereka tidak achieve a particular result, mereka drop. So orang ramai akan mempertikaikan bagaimana pula dengan pelaburan yang telah dibuat kepada atlet-atlet ini sepanjang durasi mereka di dalam program ataupun kononnya di dalam naungan RTG Committee ataupun program RTG. Jadi bukankah ianya lebih baik jika kita lihat kepada program yang it's more long term, seperti yang kita buat sebelum ini, dan jika sebelum ini tidak menjadi, apa sebenarnya kenapa ia tidak menjadi dan kenapa perlunya ada jawatan kuasa ini. So saya balik kepada the need for this committee, first and foremost, kerana kita tidak diberikan justifikasi sebenar. Is that red tapes because MSN tidak boleh buat sesuatu benda ataupun ISN tidak buat, dan perlunya jawatan kuasa ini untuk memberitahu mereka, okey, buat ni, buat itu. Adakah ianya sedemikian? Interesting. Baik, Harish, tapi tadi kita ada dengar pengumuman tentang program Fast Track sebenarnya telah diluluskan untuk beri fokus kepada atlet berusia 16 ke 25 tahun. Dari ini? Sorry Zaki, sorry Zaki, I don't mean to interrupt you. Tapi you see, sekali lagi kita dengar adanya program Fast Track pula. Betul. Pelbagai program, pelbagai nama, ianya macam serba, it's very governmental tau. Kalau something goes wrong, set up a jawatan kuasa. Something goes wrong, set up a new program. Tapi pada masa yang sama, okay, what is the difference between this Fast Track dan program-program yang sebelumnya? Masalahnya ialah kita telah mempunyai terlalu banyak program, dan kini program Fast Track ini telah diluluskan untuk beri fokus kepada atlet berusia 16 to 25 tahun. Apa beza program-program sebelum ini? Bukankah kita sudah pun memberi fokus kepada atlet-atlet muda kita? Ataupun are you trying to say that sebelum ini kita tidak memberi fokus kepada atlet-atlet muda kita? Dan kita kini bercakap tiba-tiba pula tentang LA 2028. Kenapa? Adakah bendera putih telah dikibarkan bahawa kita tidak akan dapat apa-apa di Paris 2024? Seperti diketahui ramai, kerana sepatutnya kita berbicara tentang kitaran Olimpik 2 dan 3. Maksudnya 2 dan 3 Olimpik yang akan datang, bukannya Olimpik yang akan berlangsung pada Julai nanti. Ya, jadi berbalik justifikasi program tersebut. Adakah ini bermaksud bahawa program-program terdahulu telah gagal? Kalau ya, kenapa mereka gagal dan apa bezanya Fast Track program berbeza dengan program-program yang lain? So harap dapat perincian daripada mereka yang membuat keputusan ini. Okey, saya ingat lagi kita pernah ada perbincangan ini dalam salah satu program di Astro Arena, di mana Harish mengatakan bahawa we have to look at the next few cycles. Faham, macam LA dan seterusnya. Okey, tapi since kita dah ada program Fast Track ni, Harish, do you think it's necessary ataupun it's just another one? Betul. Apa pandangan Harish? Dayang, to be very honest, it's unfair for me to just say it's necessary or not, kerana kita kena lihat pada justifikasi. Dan masalahnya ialah it's a very common thing daripada dulu sampai sekarang, di mana you're just supposed to be parents, just receive it as it is. Tetapi jangan tanya soalan. So soalan saya kepada pemegang taruh yang bijaksana,
program fast track ini, apakah perbezaan program ini dengan program-program sebelumnya? Di mana silap program-program sebelumnya? Saya berbalik kepada program podium program. Ada komiti jawatankuasa ditubuhkan untuk menilai podium program. Laporan telah dibuat, berada di dalam KBS dah beberapa tahun, sehingga kini intipati laporan tersebut tidak dikemukakan, tidak diberitahu secara umum. Kenapa? Kerana kalau kita tidak belajar daripada laporan-laporan tersebut, bagaimana kita tahu program-program yang akan datang adalah bagus atau tidak? So, Dayang, back to you. I can't answer your question because I do not know what's the justification. If you, based on your question, you said that, telah diluluskan untuk beri fokus kepada atlet berusia 16 to 25 tahun. Bukankah itu sebenarnya fokus kita daripada dahulu, to focus on the young? Or are we trying to say that we've been focusing on the 26-year-olds only? Okay. I'm not trying to be critical here. I'm just asking questions. I think some form of enlightenment should be there. Alright. Okay, that's fair Yeah. enough. Okay, so let's move on daripada cerita fast track ni. Kita beralih pula kepada satu lagi pengumuman tadi. Kita harapkanlah sama-sama ada berita baiklah yang boleh dijelmakan daripada program fast track ni. Okay. Datuk Puan Nalila dan Nur Dabita digugurkan. Adakah ia satu keputusan yang tepat untuk senaraikan veteran Rhodik bagi sukan terjun buat RTG? What was your reaction when you heard that pengumuman tadi, Harish? No, to be very honest, memang expected. Bukan kerana it's just because of Datuk Puan Nalila and Nur Dabita. Kerana berdasarkan kepada track record jawatankuasa Road to Gold. Kerana kita lihat perkara yang sama telah berlaku di hoki. Apabila mereka gagal, terus mereka digugurkan. So, perkara yang sama berlaku, kedua-dua Datuk Puan Nalila dan Nur Dabita tidak dapat beraksi di Paris dan sudah tentunya mereka digugurkan. So it's just following the precedent. Nothing surprising, nothing shocking, nothing earth-shattering. Keputusan yang tepat untuk senaraikan muka baharu is always a good thing to senaraikan muka baharu. Tetapi at the end of the day, muka baharu, muka lama, umur, at the end of the day, ianya hanya yang terbaik sepatutnya mewakili negara. Jadi, sudah tentunya jawatankuasa tersebut mempunyai kiraan tersendiri terhadap keputusan yang mereka buat. Jadi, inilah keputusan yang kita harus lihatlah. Dan harap muka baru ini akan memberi sinaran. Bukan to expect podium is, let's not kid ourselves. Yes, yeah. Tetapi at least some form of, kita boleh take a step back dan menyatakan bahawa it was a good investment and let's look at the following sukan-sukan Olimpik yang akan datang. Baik, itu untuk sukan terjun lah. Kita nak beralih ke sukan badminton sebenarnya, iaitu perseorangan lelaki kita. Lizija dia menyatakan dia tidak dapat serta RTG. Tapi dalam pengumuman sebentar tadi, kemudahan atlet RTG di Sukan Olimpik Paris nanti, Lizija akan diberikan kemudahan itulah. Bagaimana Harish melihat situasi ini? Tak, saya merasakan bahawa bukan kemudahan road to goal yang akan diberikan kepada Lizija. Let's be fair. Kalau tak silap saya mendengar balik apa yang Menteri Belia dan Sukan menyatakan, dan beliau, to be fair, menyatakan bahawa walaupun Lizija tidak sign komitmen dengan road to goal, tak bermakna kita tidak akan beri dia bantuan di Paris nanti. It's normal kerana at the end of the day, atlet yang pergi bertandang untuk sebarang pertandingan, mereka mewakili negara. Jadi ianya menjadi tanggungjawab contingent untuk to give the best kepada atlet-atlet tersebut. Jadi I don't see it as an issue kerana at the end of the day yang pergi ke Olimpik adalah atlet-atlet Malaysia. Full stop. Betul. Alright, Yeah. okay. Dan apa-apa pun kita harapkan keputusan ataupun persembahan positif boleh kita dapatkan daripada Paris nanti. Walaupun ada banyak persoalan kita sekarang ni, tapi hopefully sesuatu boleh dijelmakan di sana. Okay Harish, thank you so much untuk hari ini. Terima kasih, Dan kita sama-sama harapkan yang terbaik daripada atlet Malaysia. Thank you Harish, see you again.